Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang dimati Puan Azmirah Yusof dan Puan Nurul Hidayah. Pada hari yang baik ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentangan mengenai penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama sekali, saya sendiri, Muhammad Alif Azhari Abdul Razak. Yang seterusnya, saudara Muhammad Amizuddin Amali bin Azhar. Seterusnya saudara Syami Haikal bin Safruddin. Dan terakhir sekali saudara Muhammad Noizam bin Syamsuddin. Pembentangan hari ini akan dimulakan dengan saya Muhammad Alif. Kemudian disambung pula perbincangan mengenai faktor oleh saudara Aizan. Selepas itu saudara Syami akan membuat pembentangan mengenai kesan dan akan disambung oleh saudara Amir mengenai kaedah mengatasi. Akhir sekali disudahkan oleh saya dengan subtopik cabaran, dan saya akan akhiri pembentangan hari ini dengan membuat satu kesimpulan mengenai tajuk ini. Baiklah, mari kita mulakan pembentangan hari ini dengan pengenalan. Saya akan mulakan pembentangan hari ini dengan satu soalan iaitu bagaimana keadaan penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk menjawab persoalan ini, kita mesti melihat dari mana budaya ini datang. Pada awalnya, budaya ini tercetus di seluruh dunia akibat satu video yang dimuat naik ke laman web YouTube. Video tersebut tidak jelas, tapi mengikut sumber, video tersebut mengenai seseorang yang menyedut dan menghembus vape. Tetapi video tersebut telah disekat oleh YouTube. Orang barat menganggap budaya vape adalah satu bidang seni yang tersendiri. Oleh itu, dengan atas sebab itu mereka menyanjung budaya vape ini tersendiri. Di Malaysia, tren vape banyak disebarkan di media sosial yang mana mudah diakses oleh para remaja dan kanak-kanak dan menjadi ikutan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana trend ini bukan sahaja dipaparkan oleh rakyat biasa, tetapi dipopularkan oleh ekon umum seperti social media influencer dan para artis. Ramai kanak-kanak dan remaja mula terpengaruh dan mula berani untuk memulakan budaya vape. Dengan teknologi yang berkembang pesat, alat vape juga sudah maju dan mudah didapati oleh mereka. Melalui Keratan Akhbar Metro mendapati bahawa terdapat vape yang berbentuk jam dan mudah diseluduk ke sekolah oleh kanak-kanak dan sukar dikesan oleh para guru. Guru-guru juga menjadi gusar tentang perkara ini. Vape sekarang berada di mana-mana sahaja dan mudah didapati oleh golongan ini, seperti di kedai-kedai di tepi jalan dan pembelian di atas talian dan platform membeli belah. Wujudnya kesenangan ini akibat banyak penjual mengambil peluang atas budaya vape yang semakin musim di Malaysia untuk mula berniaga. Tambah lagi dengan inovasi oleh para penjual untuk menarik lebih ramai pelanggan dengan cara mempersembahkan cecair vape yang lebih sedap dan botol cecair vape yang mampu menarik perhatian para remaja dan kanak-kanak serta para dewasa. Terdapat juga segelintir golongan rakyat Malaysia yang membuatkan situasi ini lebih teruk dengan membuat dakwaan tentang kebaikan vape yang bebas nikotin dan tidak menyebabkan ketagihan, yang mana perkara ini tidak betul langsung. Budaya vape di Malaysia juga telah menyebabkan plan strategik kebangsaan bagi kawalan terbakar 2015-2020 dengan misi menjadikan Malaysia negara bebas dari segala bentuk amalan merokok menjelang 2045 semakin mudah. Baiklah, selesai dengan situasi penggunaan vape dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sekarang ini kita sentuh hal yang lebih mendalam, iaitu apa pandangan Islam terhadap penggunaan vape. Surah Al-Baqarah ayat ke-195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan dengan menahan diri dan berbuat baiklah, sebenarnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walaupun ayat tersebut lebih menjurus kepada
pemeliharaan infak fi sabilillah, tetapi secara umumnya semua perkara yang memudaratkan agama atau perkara di dunia ni akan diambil kira. Perkara ini diyakini oleh Ibnu Jarir Habiri. Berkenaan vape pula, kita sudah tahu bahawa vape memudaratkan diri kita. Oleh itu amat-amatlah ditegah oleh Islam berdasarkan ayat tersebut. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur, mantan pengerusi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia, juga pernah mengatakan bahawa vape adalah haram. Mengikut beliau, vape jatuh di bawah sesuatu yang membahayakan nyawa, membazirkan duit dan memudaratkan kesihatan. Maka cukup 3 syarat tersebut, maka hukum vape adalah haram. Budaya vape di Malaysia juga telah bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikatakan demikian kerana vape secara umumnya telah membahayakan nyawa, merosakkan akal fikiran dan membazirkan harta. Oleh itu, mengenal vape secara 100% telah membutuhkan prinsip maqasid syariah ini. Dengan itu, kita sebagai umat Islam wajib menjaga keutuhan kelima prinsip ini dengan meninggalkan budaya vape. Baiklah, kita pergi kepada dasarnya. Kenapa vape itu sendiri banyak memberikan kesan terhadap kesan yang buruk terhadap penggunanya. Untuk mengetahui mengapa vape itu sendiri tidak bagus digunakan, masyarakat di luar sana harus tahu apa bahan yang terdapat di dalam vape atau bahan yang digunakan untuk membuatnya. Saya tidak akan menyentuh kesemua bahan yang digunakan, tapi hanyalah yang utama dan sering diperkatakan. Vape mengikut Kementerian Kesihatan adalah peranti elektronik yang mengandungi nikotin. Nikotin pula adalah hasil tembakau yang menyebabkan ketagihan, iaitu sejenis gangguan otak kronik. Pendedahan nikotin kepada remaja amat bahaya kerana otak remaja berada pada tahap peringkat ketika pengembangan otak, yang boleh menjadi sebab kepada penyalahgunaan dadah. Nikotin juga boleh menyebabkan pembekuan darah dan boleh menyerap masuk ke dalam plasenta ibu mengandung, yang mana akan mengganggu proses perkembangan bayi dalam kandungan. Kajian oleh Makmal Toksilogi Pusat Racun Negara menunjukkan bahawa dalam setiap 1 ml cecair vape mengandungi 4 mg nikotin. Ini menunjukkan 4 botol cecair mengandungi 100 sehingga 100 mg nikotin. Fakta menarik dengan nikotin ialah 2 gram nikotin sudah cukup untuk menyebabkan gangguan perut dan usus. Apatah lagi 100 gram, yang mana boleh menyebabkan sawan, kegagalan pernafasan dan kematian. Bahan seterusnya yang berada dalam vape ialah propylene glycol. Propylene glycol akan menyebabkan masalah seperti iritasi mata, tekak dan saluran pernafasan. Dan kesan jangka panjangnya ialah menyebabkan asma. Propylene juga akan membebaskan satu bahan formaldehid apabila dipanaskan, dan kuantiti yang dilepaskan bergantung kepada tahap kepanasan yang digunakan. Fungsi utama vape adalah memanaskan cecair vape. Jadi sudah tentu pengguna akan menyedut bahan tersebut. Formaldehid amat bahaya kerana boleh menyebabkan kanser. Bahan seterusnya ialah gliserin. Gliserin ini berbeza daripada bahan yang lain kerana jika digunakan dengan betul tidak akan memudaratkan seperti digunakan untuk masakkan krim muka, tetapi ianya amat berbahaya jika disedut kerana apabila disedut, gliserin mampu membunuh sel paru-paru dan otak. Baiklah, pembentangan seterusnya akan disambung oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita balik kepada faktor penggunaan vape di kalangan rakyat Malaysia. Dalam bahagian ini terdapat 5 faktor utama yang kita akan bincangkan. Faktor pertama ialah
salah satu alternatif untuk berhenti merokok. Pada awalnya, kemunculan vape ini ialah sebagai salah satu alternatif untuk perokok tegar berhenti merokok. Ini kerana kandungan yang terdapat di dalam vape tidak sebahaya kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Oleh disebabkan itu, ramai perokok tegar mula beralih kepada vape. Selain daripada itu, kebanyakan masyarakat kini menggunakan vape bagi mengurangkan tekanan. Tidak dapat dinafikan, rakyat Malaysia mempunyai tahap tekanan yang tinggi dan ini menyebabkan vape menjadi salah satu alternatif bagi mereka mengurangkan tekanan kerana vape tidak membahayakan orang lain jika tidak dihisap dekat dengan orang sekeliling. Ini juga dapat mengelakkan untuk rakyat Malaysia daripada membuat perkara-perkara yang tidak elok seperti memandu kereta melebihi had laju dan pelbagai lagi yang tidak elok untuk disebut. Seterusnya pula ialah kos penggunaan vape. Jika ingin dibandingkan dengan kos menghisap rokok, amatlah jauh bezanya kerana kos penggunaan vape sangatlah rendah jika dibandingkan dengan kos menghisap rokok. Ini kerana pada awalnya vape tidak dikenakan charge tag dan dari tahun semasa ke semasa mulalah tax dikenakan dan ini mungkin boleh menjadi salah satu sebab mungkin mengurangkan penggunaan vape di kalangan rakyat Malaysia. Disambung oleh itu, pandangan masyarakat terhadap vape pada masa kini sangatlah tidak sensitif. Kebanyakan mereka menganggap menghisap vape bukanlah satu kesalahan. Jadi, seperti yang kita nampak, terutamanya golongan remaja bebas menghisap vape di mana-mana saja, tak kisah tempat mereka menghisap vape dan ini sangatlah tidak bagus untuk ekosistem Malaysia. Faktor yang terakhir ialah faktor sekeliling. Seperti yang kita nampak pada masa kini, terdapat pelbagai iklan mengenai vape. Bukan saja iklan di media sosial ataupun di tepi-tepi jalan, tetapi terdapat juga artis yang mempromosikan vape ini dan ini sangatlah tidak bagus jika difikirkan kerana artis patutnya menjadi teladan. Dan ini menyebabkan ramai pengikut mereka terutamanya yang muda mungkin kurang daripada 18 tahun ingin mencuba vape. Ya, tidak dapat dinafikan juga salah satu faktor penggunaan vape ialah rasa ingin mencuba dan mereka menganggap vape adalah salah satu trend. Seperti biasa, rakyat Malaysia mestilah tak nak terlepas daripada trend. Jadi, daripada semua faktor ini, tidak dapat dinafikan juga faktor ini mungkin baik, tetapi kebanyakannya penggunaan vape ini tidaklah baik. Jadi ini sahaja faktor penggunaan vape daripada saya. Terima kasih. Saya akan membincangkan tentang kesan vape kepada diri sendiri dan juga negara. Kita boleh pecahkan kesan vape kepada dua, iaitu kesan vape kepada diri sendiri dan juga negara. Sering kita melihat poster-poster mengenai bahayanya rokok, vape dan juga dadah yang bertulis mencegah lebih baik daripada merawat. Ini kerana untuk merawat bukanlah suatu perkara yang mudah dan juga memakan sejumlah wang yang amat besar. Seperti kita sedia maklum, vape mengandungi jumlah nikotin yang amat tinggi. Tapi tahukah kita apa kesan nikotin terhadap badan kita? Nikotin akan menyebabkan ketagihan dan akan membuat kita mengisap vape berkali-kali. Penggunaan nikotin akan mengelepaskan satu hormon yang dikenali sebagai dopamin. Dopamin akan membuatkan individu yang mengisap vape akan berasa gembira. Namun apabila diambil dengan jumlah yang tinggi,
ia boleh menyebabkan ketagihan yang melampau. Nikotin juga akan memberikan kesan jantung kepada seseorang pada jangka yang masa panjang. Ini kerana penggunaan vape akan menyebabkan kelenjar adrenal merembeskan hormon epinefrin, dan juga hormon ini menyebabkan jantung seseorang berdegup dengan lebih kencang serta tekanan darah yang tinggi. Seterusnya, kebanyakan cecair berperisa terdiri daripada bahan yang berasaskan asetaldehid. Apabila bahan kimia ini dicampur dengan bahan kimia yang lain, ia sekaligus akan menyebabkan pembentukan kompaun asetal yang mampu mengakibatkan berlakunya kerangsangan pada sepanjang saluran pernafasan. Hasil daripada itu, ia juga akan menyebabkan keradangan. Bahayanya bahan ini adalah ia juga boleh menyebabkan kerangsangan pada mata dan juga kulit sekiranya kita terdedah. Apabila anda terdedah dengan asetaldehid yang terkandung dalam vape, ia dapat menyebabkan simptom-simptom seumpama alkoholisme. Kesan vape kepada negara pula ialah peningkatan kos rawatan. Seperti yang kita tahu, penggunaan vape di negara kita ini amat besar dan sukar untuk kita bendung. Penghisap vape akan berisiko mendapat beberapa penyakit. Yang paling utama ialah penyakit paru-paru berair. Ini disebabkan oleh propilen glikol. Kos rawatan untuk merawat penyakit ini bukanlah RM1-2, malah memakan wang ribu-riban. Perbelanjaan yang besar akan disalurkan hanya semata-mata untuk merawat penyakit mereka. Sedangkan kita boleh menggunakan wang tersebut untuk merawat penyakit-penyakit yang lain. Situasi ini sesuailah kita kaitkan dengan pepatah mencegah lebih baik daripada merawat. Seterusnya, penggunaan vape ini ramai dari kalangan remaja. Kesannya akan menyebabkan mereka jadi lesu, tidak produktif dan efektif. Ini semua berpunca daripada ketagihan yang melampau yang berpunca daripada nikotin. Generasi muda yang mudah terpengaruh dengan perkara ini kerana mereka ingin mencuba sesuatu yang baru. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Zudi Amali bin Azhar, nombor menteri 2022-949-779. Saya akan menerangkan kaedah dalam mengatasi masalah ketagihan vape bagi individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, seseorang itu boleh melakukan aktiviti yang lebih berfaedah seperti berjogging atau beriadah bersama-sama dengan keluarga. Apabila kita melakukan aktiviti luar dengan keluarga, ini dapat mengelakkan kita untuk menghisap vape dan juga dapat mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga. Malah, kesihatan keluarga kita juga dalam keadaan baik. Selain itu, kita boleh melakukan sesi kaunseling untuk mendapatkan nasihat serta pandangan tentang cara untuk berhenti menghisap vape dengan lebih berkesan. Kita juga boleh berjumpa dengan doktor-doktor pakar atau melakukan carian dalam internet tentang keburukan tabiat menghisap vape. Ini akan memberikan kesedaran kepada kita tentang bahayanya vape dan akan berhenti menghisap vape. Kita juga hendaklah selalu katakan tidak kepada vape. Sebagai contoh, apabila kawan-kawan mengajak untuk menghisap vape, katakan tidak kepada mereka. Pada awalnya ia agak susah, tetapi lama-kelamaan kita akan terbiasa dan akan cuba untuk berhenti terus daripada menghisap vape. Sokongan daripada ahli keluarga juga penting dalam memberi galakan untuk berhenti menghisap vape. Di samping itu, kita juga boleh sibukkan diri dengan banyak perkara seperti menghadiri majlis-majlis ilmu seperti kuliah agama. Banyak manfaat apabila kita menghadiri majlis ilmu agama. Selain dapat mengelakkan kita untuk menghisap vape, malah kita juga akan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Bagi masyarakat, masyarakat adalah memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menangani masalah vape, terutamanya dalam kalangan remaja, seperti menunjukkan akhlak atau contoh yang baik kepada mereka dengan menjadi role model kepada para remaja yang boleh membawa mereka ke arah kebaikan. Ini kerana remaja mudah terpengaruh dan terikut dengan apa yang mereka lihat dan mempunyai sifat yang ingin mencuba yang sangat tinggi. Sekiranya masyarakat menunjukkan kelakuan yang tidak baik di khalayak ramai seperti menghisap vape, ini sudah tentu akan mempengaruhi para remaja. Oleh itu, masyarakat perlu berganding bahu dalam usaha untuk menangani masalah vape dalam kalangan rakyat Malaysia ini. Masalah ketagihan vape akan dapat diselesaikan apabila
semua bekerjasama antara satu sama lain. Masyarakat juga hendaklah cakna seperti melaporkan kepada pihak berkuasa apabila melihat kanak-kanak di bawah umur yang menghisap vape. Dengan ini, tindakan akan dapat diambil dengan segera dan dapat mencegah masalah ketagihan vape. Apabila masyarakat mempunyai sifat tanggungjawab yang tinggi, masalah vape dalam kalangan rakyat Malaysia akan dapat diatasi. Akhir sekali, bagi negara, pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk mengatasi masalah ketagihan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Banyak usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan seperti mengharamkan penjualan vape kepada remaja-remaja di bawah umur. Pihak berkuasa hendaklah selalu membuat pemantauan di premis-premis yang menjual vape. Tindakan yang tegas hendaklah diambil ke atas penjual yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, seperti menjual vape ke atas remaja di bawah umur atau tidak mempunyai lesen yang sah. Pihak kerajaan juga hendaklah melakukan kempen kesedaran tentang bahayanya vape. Kempen kesedaran ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahayanya vape. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan menyambung kembali pembentangan ini dengan membicarakan tentang cabaran mengatasi vape. Baiklah, cabaran pertama yang perlu dihadapi oleh seseorang yang ingin berhenti vape adalah sudah serasi dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah satu tabiat yang sukar diubah walaupun tabiat tersebut tidak membawa faedah. Seseorang yang sudah lama melakukan budaya vape sudah serasi dengan budaya tersebut dan sukar untuk keluar daripada zon selesa dan berhenti, kerana tidak mahu mengalami satu ketidakselesaan dalam hidupnya. Seterusnya, rakan-rakan juga penting untuk keluar daripada tabiat vape ini. Hal ini kerana rakan ialah individu yang paling lama seseorang remaja akan menuakan masa mereka dalam masa seharian. Dengan itu, rakan yang baik mampu mengubah seseorang itu menjadi lebih baik dan sebaliknya. Ketiga, motivasi untuk berhenti juga adalah sangat penting, tetapi tidak mudah untuk diperolehi. Oleh itu, seseorang individu harus mencari sebab mereka sendiri untuk berhenti vape sebagai motivasi yang akan mendorong mereka. Akhir sekali, kurang pendedahan terhadap ilmu agama. Kurang pendedahan terhadap ilmu agama juga banyak menyumbang kepada seseorang manusia untuk silap membuat keputusan dan pilihan dalam hidup. Oleh itu, ilmu agama mampu membantu dalam mendorong perubahan seseorang itu. Akhir sekali, tamat sudah pembentangan kami pada hari ini. Saya akan membuat satu kesimpulan ringkas untuk menutup tajuk perbincangan pada hari ini. Budaya vape di Malaysia, seperti yang kita sudah tahu, memang berada pada tahap yang merisaukan. Tetapi jika keempat-empat aspek yang dibincangkan di atas mampu diteliti dan dengan baiknya, saya yakin budaya ini akan hilang dan membantu melahirkan Malaysia yang mempunyai bilangan remaja dan kanak-kanak yang mengikuti budaya vape ni berkurangan, melahirkan Malaysia yang bebas daripada budaya vape dan membentuk satu gaya hidup yang lebih sihat untuk rakyat Malaysia. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih atas kesudian Puan Nurul Hidayah dan Puan Asmira Jusun untuk mendengar pembincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.